Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita untuk selalu berada di tempat yang mulia dan tempat yang baik, seperti berada di rumah Allah dan mengerjakan solat fardu berjemaah, dan seterusnya dapat pula kita duduk di dalam taman-taman syurga setelah kita dimatikan oleh Allah sementara pada malam tadi, kerana tidur tu adalah sebahagian daripada kematian. Tetapi atas izin Allah, Allah mencelikkan kita pada pagi ni dan kita dapat bangkit untuk meneruskan kehidupan kita. Tetapi kalau sekadar bangkit, itu baru setaraf kafir. Kerana pada pagi hari ini pun orang kafir pun bangun. Orang kafir pun bangun, bangkit daripada tidur. Jadi kalau baru boleh bangkit je, tak ada hebat lagi, baru setaraf orang kafir saja. Tetapi kalau kita bangkit pada pagi ni dengan membangkitkan diri kita dengan agama, dengan ibadat, bukan hanya sekadar bangun daripada tidur, malah kita membangunkan diri kita dengan menunaikan solat fardu subuh berjemaah dan menuntut akan ilmu-ilmu agama Allah, maka itulah menjadi lebih diri kita daripada manusia yang lain, termasuk yang kafir. Maka dari situlah itu bermakna diri kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita amat bersyukur kita boleh berada di dalam yang disebut sebagai Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Seperti mana sabdaan Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian berjalan, kemudian kalian bertemu di sana ada taman-taman syurga, maka kata Nabi, "Farta'u," singgahlah, nikmatilah taman-taman syurga tersebut. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Kok mana pula ada taman syurga? Setahunya syurga-syurga ni barang akhirat, maknanya ala ghaib nanti. Tapi Nabi kata jalan kat dunia ni jumpa taman syurga, singgah. Jadi macam mana pula dunia ni ada taman syurga? Sahabat tanya kepada Nabi. Maka jawab baginda Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga di dunia ini ialah hilaku zikri, iaitu majlis zikir. Maka kata Imam Ahmad dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, bahawa hilaku zikri, majlis zikir itu terbahagi pada dua. Yang pertama majlis zikir yang majlis di dalamnya memang ada bacaan zikir-zikir yang khusus,
seperti tahlil la ilaha illallah, ataupun tak kiralah zikir wirid pas mayang kita subhanallah subhanallah tu ke. Ataupun juga kata Imam Ahmad, yang keduanya majlis zikir juga diambil daripada perkataan zikir itu sendiri, iaitu zal kafra. Asal kataannya zakara. Zakara tu maknanya ingat. Sebab itulah kita sebut tazkirah. Tazkirah ni ambil daripada perkataan zakara lah. Jadi tazkirah tu artinya ingat, mengingatkan. Jadi zikir ni maknanya majlis ingat, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat kepada agama ini, agama Islam. Maka majlis yang mengingatkan kita kepada tiga perkara ni, ingat pada Allah, ingat Rasulullah, ingat pada Islam ni, itu juga dipanggil sebagai majlis zikir dan bertepatan dengan maknanya riyadul jannah, yakni taman-taman syurga. Maka hari ini pada pagi yang mulia ni, kita berada di tempat yang paling mulia dan dalam majlis yang paling mulia. Malah lebih mulia daripada majlis perhimpunan raja-raja di Istana Negara. Malah lebih mulia daripada majlis perhimpunan wakil-wakil rakyat di Dewan Parlimen. Kerana apa saya kata begitu? Kerana berada di dalam rumah Allah itu ada dalilnya, ada hadisnya, ada ayat Qurannya. Dan boleh pahala. Siapa yang belum berniat iktikaf boleh niat iktikaf. Tetapi tidak ada disebutkan dalam hadis atau ayat Quran tentang boleh pahala duduk dalam istana, tentang boleh pahala duduk dalam Dewan Parlimen, tak ada. Maka duduk dalam rumah Allah satu kebesaran dah, satu kemuliaan yang telah Allah beri pada kita. Tak cukup dengan duduk dalam rumah Allah, duduk pula dalam majlis ilmu, majlis yang dipuji dalam syarak, dalam hadis, dalam ayat Quran. Kerana perhimpunan raja-raja tidak ada hadisnya, perhimpunan wakil rakyat di Dewan Parlimen tak ada hadis, tak ada ayat Quran yang menunjukkan boleh pahala, melainkan apa yang dibincang tu boleh memberi manfaat pada agama. Tapi kita duduk dalam rumah Allah membincangkan tentang hal-hal agama yang disebut sebagai majlis ilmu, bertepatan dengan hadis Nabi yang dipanggil sebagai riyadul jannah, yakni taman-taman syurga. Maka kita berharap sungguh-sungguh kepada Allah, di dunia Allah izinkan kaki kita melangkah ke rumah Allah untuk duduk di dalam taman-taman syurga pada pagi ini. Maka harap-harapnya langkah ini Allah istiqamahkan, kekalkan, bukan hanya sekadar di dunia, malah sampai membawa kepada hari akhirat nanti. Allah izinkan kaki kita memijak-mijak nak berada di dalam syurga-syurga Allah yang hakiki, yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Datuk Siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi terlebih dahulu tadilah seperti mana pengurusi majlis sebut dah, nama diberi Muhammad Syakir bin Nasuha. Asalnya daripada Shah Alam, Selangor. Tapi bukanlah malam ni datang daripada Selangor. Orang Selangor tak boleh keluar, kan, kena lockdown. Jadi tapi saya dah berhijrah, mak ayah lah asal membesar di Selangor, tapi sekarang duduk di Batu Hampar, Berwas, negeri ni lah, Perak. Kerana kahwin dengan orang Perak agak, orang Batu Gurau. Baik. Dan berkhidmat sebagai pembantu kepada Tok Guru Siddiq Noor, menjawat jawatan sebagai timbalan mudir sekolah. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan. Dan saya ada kuliah sekitar sini lah, tapi sini tak adalah, sekitar Taiping ni, masjid lama Taiping, Surau Simpang Al-Ma'ruf, itu adalah. Baik. Jadi pagi ini saya diminta untuk mengisi satu slot kuliah subuh yang diberi tajuk iaitu Akhlak Rasulullah. Jarang ceramah jemputan subuh, tapi masjid ni hebat. Ceramah jemputan ni subuh. Orang biasa ceramah jemputan maghrib,
Dia buat subuh. Hebatlah, alhamdulillah. Kerana jemaahnya yang ramai dan bersungguh di waktu subuh. Alhamdulillah. Baik. Jadi bila sebut tentang akhlak, tajuk akhlak Rasulullah, kita pergi ke tajuk dulu, baru boleh kita nak faham. Jadi akhlak ni alif qaf lam alif qaf, akhlakun. Jadi akhlak ni asal kataannya khuluqi. Kalau kita tengok dalam kamus, makna khuluqi itu maknanya karakter ataupun perangai atau sikap. Dan bila ditambah alif di hadapannya jadi akhlakun. Akhlak tu makna kata karakter atau sikap yang paling elok, yang paling baik. Jadi yang paling elok mestilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita kena pegang dulu. Ini i'tiqad, ini pegangan, ini akidah. Siapa yang mengatakan bahawa ada orang lebih berakhlak daripada Nabi, maka orang tu ittifaq ulama, sepakat seluruh ulama mengatakan jatuh kafir akan dia. Tak boleh kita kata ada orang lebih baik daripada Nabi. Mesti dalam hati kita kena pegang bahawa manusia yang paling cemerlang, paling baik, paling elok dalam segala bentuk kebaikan, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Nabi ni, Nabi kita khususnya Nabi Muhammad, Nabi kita ialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan juga disebut oleh ulama sebagai Khairil Anam. Apa maksudnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Sayyid tu maknanya penghulu, penghulu ni maknanya ketua. Al-Anbiya, Nabi-Nabi. Mursalin, Rasul-Rasul. Nabi kita Nabi Muhammad ketua segala Nabi dan segala Rasul. Jumlah keseluruhan Nabi 124,000 orang. Jumlah semua sekali Nabi. Dalam hadis sebut 124,000 orang. Ramai. Tapi kita tak kenal semua 124,000. Yang kita kenal sebahagian yang diwajibkan ke atas kita mengingat akan namanya, iaitu 25 orang Rasul. Adapun bilangan Rasul yang sebenar 313. Dulu saya kecil-kecil tak faham juga. Ada ustaz-ustaz ni sibuk dia nak cari nombor pelik 313. Dia kata nombor ni power ni. Dia kata apa pula powernya? Rupanya 313 tu bilangan Rasul. Jangan buat tikam sudahlah, kan? Dia kata ini power nombor ni. Nah, 313 tu maknanya jumlah keseluruhan Rasul. 124,000 orang jumlah keseluruhan Nabi. Yang wajib atas kita kena tahu 25. Kenapa 25 je? Sebab 25 ni disebut di dalam Al-Quran, nama-namanya. Selebihnya tak disebut. Yang selebihnya ada riwayat daripada cerita Israiliyat ataupun hadis-hadis. Antaranya Nabi Daniel, kita tak pernah dengar lah. Jarang-jarang dengar. Nabi Khidir, tu biasalah mungkin dengar cerita dia, tapi dia tak masuk dalam 25 Rasul tu. Ada. Jadi Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW, dia ketua segala Nabi tadi dan segala Rasul tadi. Mana paling hebat? Ini dibuktikan dalam peristiwa kisah Isra' wal Mi'raj. Waktu Nabi naik burak daripada bumi Mekah, sampailah kepada Masjidil Aqsa, sampai kat Palestin. Kemudian Nabi masuk dalam masjid, Nabi nampak penuh orang, ramai. Ditanya Nabi kepada malaikat Jibril, siapa ramai-ramai ni? Maka jawabnya malaikat Jibril, inilah keseluruhan Nabi dan juga Rasul. Maknanya waktu tu 124,000 orang tu semua ada dalam tu, Nabi-Nabi semua ni. Kemudian masing-masing setengah semayang sunat waktu tu. Kemudian datang malaikat Jibril, qamat, duduk kat depan sekali, iqamah, nak mendirikan solat. Malaikat Jibril qamat. Jadi semua Nabi-Nabi bangun, diri dalam saf. Semua diri dalam saf. Tapi tak ada seorang pun yang berani untuk diri ke hadapan untuk menjadi imam. Sebab apa? Sebab semuanya hebat-hebat. Semua Nabi belaka. Macam kita kak, walaupun kita ni dah biasa jadi tu imam di masjid ni, memang kita imam satu ataupun imam dua ke masjid ni, tiba-tiba majlis kita buat program di masjid ni ijtima' ulama'.
Maknanya perhimpunan seluruh ulama, bukan setakat Perak, seluruh dunia. Ulama Sudan datang, ulama Iraq datang, ulama Yaman datang, Mekah, Madinah, macam-macam gaya. Ada yang serban besar, ada yang tutup muka, macam-macam, pegang biji tasbih besar-besar, biji guli. Mana hebat-hebatlah, dengan tongkat apa janggut panjang. Ulama belaka semua, ulama hebat-hebat. Jadi bila ulama tu berdiri sebaris saf pertama, walaupun kita imam masjid ni, imam nombor 1 ke apa, takkan kita teramak nak pergi ke depan, betul tak? Sebab sebaris saf tu semua ulama. Kita pun mesti segan. Begitu jugalah dalam peristiwa ni, semua nabi-nabi. Jadi siapa nak berani ke depan? Semua taraf hebat belaka dah. Maka tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam memegang tangan Nabi kita Nabi Muhammad, ditariknya ke hadapan. Maka dari situlah kata ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, ketua segala nabi dan ketua segala rasul, kerana Nabi Muhammad menjadi imam kepada segala nabi-nabi. Maknanya hebat. Tak cukup dengan tu kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa nabi-nabi yang terdahulu bercita-cita untuk menjadi umat kepada Nabi Muhammad. Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu. Kata Allah, memang engkau jadi kekasihku, tetapi ada yang lebih yang aku kasih, lebih lagi, iaitu Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Nabi yang paling bongsu, namanya Muhammad. Bila dengar begitu, kata Nabi Ibrahim, kalau begitu ya Allah, jadi kalau aku tak boleh jadi Nabi tu, tapi jadikanlah aku menjadi umat kepada Nabi tu. Nabi Ibrahim nak jadi umat Nabi Muhammad. Jadikanlah aku jadi umat dia, sebab dia hebat, engkau kasih pada dia, engkau muliakan dia. Jadi aku nak duduk sebahagian daripada dia, jadi umat dia. Nabi Ibrahim minta jadi umat Nabi Muhammad. Allah jawab, Allah kata tak boleh. Aku dah tetapkan dah siapa-siapa yang akan jadi umat Nabi Muhammad. Aku dah pilih dah antara ramai-ramai makhluk ni, manusia ni, siapa yang akan jadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kata Nabi Ibrahim, kalau jadi umat pun tak boleh, tak apalah, nak buat macam mana. Tapi ya Allah, aku mohon, minta sungguh, supaya umat Nabi yang engkau kasih tu, yang engkau muliakan tu, umat tu sebut nama aku selalu. Maka Allah mensyariatkan ke atas kita yang dipanggil sebagai selawat Ibrahimiyah. Mana dia selawat Ibrahimiyah? Iaitu selawat di dalam tahiyat akhir yang kita selalu baca. Sebab itulah dalam selawat tu ada disebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nak umat Nabi Muhammad sebut nama dia. Mana kerana kemuliaan Nabi Muhammad, terangkat mulianya umat Nabi Muhammad. Kita menjadi umat yang mulia kerana kita menjadi umat kepada Nabi yang paling mulia. Itu keberuntungan kita, kan? Tak apalah, walaupun kita tak dilahirkan di zaman Nabi, tak pernah melihat wajah Nabi, tetapi kita dapat ikut Nabi, itulah kemuliaan yang sebenar. Ada di pondok ada seorang pelajar, dia masa tu mengaji kitab tafsir, tafsir Quran. Jadi tok guru cerita tentang kehidupan di zaman Nabi dahulu. Jadi budak pondok ni pun dia kata, tok guru, kenapalah Allah tak lahirkan saya masa zaman Nabi dulu? Kata tok guru, awaknya tak adalah, kalau saya lahir zaman Nabi, mesti saya menjadi seorang yang paling kuat berjuang untuk Nabi, nak bersama-sama Nabi, pertahankan Nabi. Mesti saya akan paling kuatlah berperang dengan Nabi, nak sama-sama berjihad dengan Nabi. Datuk guru dia kenal anak murid dia, tahulah sama mana yang tak bangkit subuh, yang mana jenis geng Persatuan Masbuk, jenis lambat, jenis ngaji pun malas. Dia kenal anak murid dia, tok guru. Jadi tok guru pandang yang anak murid tu memang jenis masalah sikit. Dia pun pandang atas bawah. Dia kata, ya ke hang kalau hidup zaman Nabi akan jaga Nabi? Silat-silat hang tu lah Abu Jahal, Abu Lahab. Nampak? Makna kata maksudnya sini apa dia? Maksudnya bukan mesti kita nak kena hidup zaman Nabi. Yang mestinya ikut Nabi. Kalau setakat hidup zaman Nabi, Abu Jahal hidup zaman Nabi. Abu Lahab tu lagi lah, bukan orang lain. Abu Lahab tu pakcik Nabi.
Nama betul dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, adik-beradik dengan Abdullah, ayah Nabi. Nah, makna pakcik Nabi bukan orang lain. Pakcik Nabi lawan Nabi. Aduh. Nah, bila Allah tak kurniakan iman, cahaya iman dalam hati dia. Dan Abu Jahal, dia tak pernah tengok wajah Nabi yang bercahaya. Tengok akhlak Nabi yang mulia. Nah, disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj tentang kelahiran Nabi. Nabi lahir keluar daripada perut mak. Satu riwayat kata dalam keadaan sujud. Keluar-keluar tu sujud. Nah, satu riwayat lagi kata Nabi berkata-kata. Nah, Nabi menyebut Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Nah, Nabi boleh cakap. Kemudian ada golongan Wahabi. Dia kata manakah mungkin, dia kata merepek, dia kata cerita ni palsu. Kalau betul lah Nabi keluar sujud, kalau betul lah Nabi lahir dalam keadaan boleh berkata-kata, nescayalah Abu Jahal, Abu Lahab yang menyaksikan peristiwa tu masuk Islam. Maka ulama kita ahli sunnah wal jamaah jawab. Ulama kita kata tak payah kata tengok Nabi sujud, tak payah kata tengok Nabi berkata-kata semasa kecil, semasa bayi. Allah tunjuk dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bulan terbelah, bukan terbelah sikit, terbelah satu duk timur, satu duk barat. Berimankah Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Jadi bukan soal nampak pelik tak nampak pelik. Soalnya soal cahaya iman atau ada atau tak ada cahaya tu. Jadi macam zaman hari ni lah. Walaupun kita dah tunjuk dah kehebatan alim ulama, karamah ulama-ulama, dah tunjuk dah kebenaran Al-Quran, dibuktikan bahawa Quran tu benar, dah tunjuk dah bahawa hukum Allah tu betul, terbukti habis dah semua bab agama ni. Tapi buat-buat kafir, golongan munafik, adakah terima Islam? Tak. Adakah ikut Islam? Tak juga. Nah, tu. Jadi ini bukan soal nampak hebat tak nampak hebat. Hebat memang hebat dah agama ni. Nah, tinggal lagi cahaya, hidayah dan juga taufik Allah beri kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kita pada hari ini bukan sekadar kita nampak hebatnya Islam, tetapi kita berada di dalam Islam yang hebat. Maka ini adalah kurniaan daripada Allah. Kalau bukan dengan izin Allah, bukan dengan kehendak Allah, nescaya kita tidak ada berada di dalam agama ni. Nah, sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah menyebut, bila ditanya oleh golongan Wahabi, kenapa kamu merayakan maulid Nabi? Kenapa merayakan akan hari kelahiran Nabi? Di manakah dalilnya? Maka jawab Habib Ali Zainal Abidin. Dia kata, aku tak memerlukan dalil untuk menyambut kelahiran kekasihku. Kerana Nabi pun kasih pada kita, tak memerlukan dalil. Apa dalil Nabi kasih kita? Tak ada. Nabi kasih kita atas umat dia. Jadi kenapa kita perlu mengasihi Nabi, perlu ada dalil? Tak perlu dalil. Apa kita nak kasih? Contoh, tak payah kata Nabi, kita nak kasih mak ayah kita, kena ada dalil. Kita kata saya sayang mak saya. Apa dalil? Mana bawa dalil ayat Quran, bawa dalil hadis, kamu nak mengesahkan bahawa kamu boleh sayang mak kamu? Pelik orang ni. Kita sayang mak kita, apa nak bawa hujah? Tu mak kita, dia lahirkan kita, tu ayah kita, dia yang jaga kita daripada kecil. Tak usah dengan dalil, wajib atas kita sebagai anak sayang pada mak ayah. Begitu jugalah baginda Nabi SAW. Tak perlu dalil untuk mengasihi Nabi. Kerana Nabi lah hari ini kita Islam. Kerana Nabi lah, sebab itulah kata ulama, malam kelahiran Rasulullah lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar tu hebat dah, lebih hebat daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi jawab ulama, malam kelahiran Rasulullah lebih mulia, lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, maka tidak adalah malam Lailatul Qadar. Betul? Kalau tak ada Rasulullah, tak ada Nabi Muhammad, raya tak ada, Ramadan tak ada, masjid surau ni tak ada, Islam ni tak ada.
Maka semua nikmat-nikmat agama yang kita kecap pada hari ini atas hadirnya, lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula dia kata, tak boleh ustaz, jangan taksub dengan Nabi. Siapa ajar mu? Dengan Nabi kita boleh taksub. Dua benda kita boleh taksub. Yang pertama Tuhan, yakni Allah. Kemudian dari segi makhluk Nabi Muhammad. Selain dari itu tak boleh. Lain tu tak boleh. Tok guru tak boleh taksub. Ulama tak boleh taksub. Sebab apa? Sebab tok guru, ulama, wali masih lagi boleh terkena dosa. Tapi Nabi tak ada dosa. Nabi maksum. Jadi kalau kita kata Nabi ni tak pernah buat salah, baik sungguh, betul. Tapi nak kata tok guru ni tak pernah buat salah, tak betul. Dia ada tak salah sikit-sikit ke? Mungkin ada. Cuma kita tak besar-besarkanlah salah dia. Tapi dia manusia juga, mestilah ada kekurangan. Begitu juga sahabat. Memang tak ada orang karang kitab kesalahan para sahabat, tak ada. Tapi sahabat tetap ada salah juga. Sebab dia manusia. Dia bukan manusia biasa, bukan Nabi. Tapi Nabi tak ada. Nah, sebab tu jangan kita terpedaya dengan kata-kata dakwah daripada barat, orientalis barat yang nak merosakkan iman umat Islam kita pada hari ini, yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad tu sama je macam manusia lain. Nah, Nabi Muhammad pun mungkin janji, dia kata. Nabi Muhammad pun tersilap, tak ada. Nabi tak pernah tersilap. Nah, sebab apa saja yang dibawa Nabi, apa saja yang dikata Nabi, semuanya adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau datang daripada wahyu pun Nabi silap, maknanya Allah pun silap. Jadi kalau Allah silap, Allah bukan Tuhan. Dan kalau macam tu, macam mana Tuhan pun boleh buat silap? Tak. Kalau cakap gitu, rosak akidah, jatuh kafir dia. Jadi tak boleh. Berhati-hati dengan perkataan-kataan makhluk mutaakhirin ini, zaman akhir zaman kita ni. Cakap kok suka, kan? Suatu kata Ustaz Muhtasni, dia kata, hati-hati tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian dengan ajaran sesat yang tak nampak sesat, kan? Kalau ayah pin memang orang tahu dah dia sesat. Syiah orang tahu dah sesat. Nak kenal Syiah ni, dia sujud atas batu, kan? Dia bawa batu dalam kocek, dalam poket ni. Bila nak semayang, time nak sujud, dia buat keluar, dia sujud atas batu. Tu Syiah tu. Kalau tak ada batu, dia sujud atas tisu. Tu Syiah, kan? Tapi kalau kawan tu semayang pun tisu kat poket, nak sujud, tisu tu jatuh tersujud atas tisu. Jangan kata Syiah, tu tak sengaja. Dia kata Syiah ni nampak, tengok sujud atas tisu ni. Itu tak sengaja. Yang ni memang dia buat sungguh. Tu Syiah. Ayah pin semua tahu dah, masuk berita apa semua dah. Tapi kata Ustaz Muhtasni, berapa ramai sangat yang ikut ayah pin? Betul tak? Berapa ramai sangat? Ada dalam 20-30 orang. Itu pun sekitar Besut, Terengganu. Sini ada, kampung ni, geng ayah pin. Ada. Nampak? Makna kata tak ramai manalah yang jadi sesat. Memang sesat juga kita lawan, tapi tak ramai mana jadi sesat dengan dia tu. Dengan Syiah pun tak ramai manalah. Sesat memang sesat, lawan kita lawan. Tapi makna kata tak ramai manalah ikut ahli sunnah wal jamaah, ramai lagi, elok lagi. Akidah masih betul lagi kebanyakan kita. Cuma ada di kalangan tokoh-tokoh pemimpin negara, bila berkata-kata bercanggah dengan Quran dan hadis, kemudian rakyat orang ramai ikut. Kalau macam ni punya cakap, berapa ramai yang akan jadi sesat tanpa dia sedar. Betul tak? Ni. Bila pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat cakap dalam televisyen, cakap dalam surat khabar, bercakapnya tu bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Kemudian rakyat biasa, orang yang kekurangan ilmu, pergi percaya, ikut cakap dia. Tak jadi kafir, tak jadi sesat dengan ikut macam tu. Yang inilah yang dikatakan sebagai fitnah di akhir zaman. Maka inilah yang ulama pesan, berhati-hati dengan ajaran sesat yang tak nampak sesat. Iaitu golongan sekularisme, liberalisme, pluralisme. Golongan sekular, puak liberal, puak ni. Ada di antara pemimpin mereka berkata, dia kata semua agama ni sama. Siapa buat baik akan kembali juga kepada Tuhan dan boleh masuk syurga.
Mana kalau agama dia Hindu pun tapi dia baik, boleh masuk syurga. Agama dia Buddha ke Kristian ke tapi dia baik, suka tolong orang, derma orang, bagus perangai dia baik, dia akan dapat juga masuk syurga akhirnya. Cakap ni cakap sesat. Cakap ni cakap kafir, terkeluar akidah. Kan? Jadi kita kena berhati-hati. Kita kena pegang kemah-kemah bahawa yang boleh masuk syurga hanya orang Islam, walaupun dia jahat. Tapi sebab dia Islam, dia jahat, ada dosa, dia dibakar dulu dalam api neraka. Tapi sebab dalam hatinya ada iman, dalam hadis yang sahih sebut akhriju minan nar, Allah suruh dia keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Sekih apa? Sebab ada dalam hatinya iman sebesar biji sawi. Iman sikit pun ada, boleh masuk syurga. Tapi baik macam mana pun, kalau tak ada iman, tak boleh layak masuk syurga. Dulu ada orang tanya pada Dr. Zakir Naik dalam ceramah dia, ada seorang pemuda beragama Kristian kalau tak silap, dia tanya soalan kat Dr. Zakir Naik. Dia kata, kenapa doktor kata hanya orang Islam sahaja boleh masuk syurga, dan agama lain kalau dia baik kenapa tak boleh masuk syurga? Kalau macam ni Tuhan tu tak adil lah, dia kata. Sebab Tuhan pilih-pilih bulu ke. Islam boleh, yang ni walaupun baik tak boleh sebab bukan Islam. Macam tu Tuhan tak adil lah, jahat lah Tuhan, dia kata. Dr. Zakir Naik pun jawab, tapi dia tak direct jawab, dia buat satu kiasan, gambaran cerita. Okey, dia kata sekarang ni kita bayangkan ada 3 orang. Yang seorang ni, yang pertama ni, dia masuk college, dia masuk universiti, dia mengaji. Tapi sebab dalam universiti tu dia banyak main, akhirnya result dia cukup-cukup makan lah, hampir-hampir nak gagal. Bolehlah 2.5 berapa lah, sikit lagi nak gagal. Kan? Maknanya dia punya markah tu rendah. Maka soalannya, layak tak layak dia graduate, menerima sijil daripada college tersebut? Budak ni jawab, layak lah. Sebab apa layak? Sebab dia lulus, walaupun markah dia rendah, dia lulus. Dia tak gagal, jadi dia layak dapat sijil. Okey, tak apa, clear yang pertama. Orang yang kedua pula, dia masuk kat college, dia belajar, dan dia belajar sungguh-sungguh, rajin, sampai markah dia grade tinggi, dapat tahap dekan apa semua ni, 4 flat. Memang result dia, markah dia hebat, markah dia tinggi. Maka soalannya sama juga, adakah dia boleh mendapat sijil daripada college tersebut? Budak tu kata sudah semestinya, kalau yang markah rendah pun boleh dapat, apatah lagi yang markah tinggi, mestilah lagi boleh dapat sijil. Okey, clear. Yang ketiga, budak ni pula, orang yang ketiga ni, dia tak ada duit nak masuk college, sebab mungkin orang susah ke apa, tapi dia suka duduk di tepi college tu, di sebalik tembok college tu, dia duduk tepi tu, dan dia tinjau-tinjau dalam kelas tu. Apa lecturer tu ajar, dia ikut mengaji, tapi dia tak masuk, dia duduk luar pagar, dia mengaji daripada luar saja. Dan budak ni pandai, kalau dijawab soalan exam, nescaya lulus. Memang dia cerdik sebab dia belajar, tapi dia tak boleh nak masuk sebab dia tak ada duit, tak boleh nak daftar college, dia duduk luar tapi dia mengaji. Akhirnya pandai budak ni. Maka soalan yang sama, boleh tak boleh dia dapat sijil daripada college tersebut? Budak ni terdiam sekejap, dan dipikir-pikir, dia kata tak boleh lah. Sebab dia tak daftar college. Walaupun dia pandai, dia boleh jawab macam-macam soalan, tapi dia tak daftar, manakah mungkin dia boleh dapat sijil daripada college tu? Kata Dr. Zakir Naik, kalau begitu college tu tak adil, college tu jahat. Patut kalau college tu betul, tak kira lah mana-mana budak, asal dia pandai sudah, dia daftar ke tak daftar, bagilah sijil. Dia kata, mana boleh, siapa suruh dia tak daftar? Maka jawab Dr. Zakir Naik, sama juga, mana boleh, siapa suruh tak masuk Islam? Nampak? Jadi kita kena faham daripada kisah ni bahawa syarat pertama ialah Islam, iaitu ni, fattabi'uni. Kata Allah dalam Quran, kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah daku, ikutlah Rasulullah. Makna ikut Rasulullah, ikut Islam. Ikut Islam.
udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam tu semua sekali, bukan ambil sebahagian-sebahagian. Mana kita suka kita ikut, mana kita tak suka kita tinggal. Ni kadang-kadang kan ada orang kata tak boleh politik dalam masjid. Ni saya nak menerangkan, nak menjelaskan. Kalau kempen politik memang tak boleh. Buat pentas siap sini depan ni, lepas tu kempen suruh sokong parti dia, tu memang tak boleh. Tapi membahaskan apa tu politik dalam Islam boleh. Kalau tak boleh, dalam kitab fiqh, buka dalam kitab fiqh. Dinamakan fiqh siasah. Makna fiqh siasah, politik Islam. Nah, bab politik macam mana yang dikatakan politik Islam. Hari ni dakwah barat cuba meracuni umat Islam hari ni. Nah, dia kata politik ini kotor, ulama tu suci, ulama ni bersih, tok guru ni baik. Nah, politik kotor, manakan boleh yang kotor campur dengan yang suci, jadi kotorlah dia. Nah, sekali dengar macam betul kata-kata ni. Nah, tapi dua kali dengar tak betul dah. Sebab apa saya kata tak betul? Habis kalau kita memisahkan ulama dengan politik, maka siapa yang nak menyucikan politik ni? Siapa yang nak membersihkan politik? Akhirnya politik terus menjadi kotor dan jadi buruk. Sehingga hari ini tengok pergolakan dalam kancah politik negara kita. Nak berebut masing-masing nak jadi Perdana Menteri, nak berkalut sana kalut sini. Dalam masalah kita wabak pun tak selesai lagi, duk pakak-pakak masing berebut nak jawatan. Nah, jadi macam mana? Bila kita menjauhkan ulama daripada politik, politik akan terus nampak kotor. Akhirnya kejayaan daripada golongan kafir, dia akan menghasilkan satu kumpulan, satu puak yang mengatakan bahawa aku sudah muak dengan politik, aku benci politik. Tak kiralah parti apa pun, semua sama, dia kata. Semua tak betul, semua nak kejar jawatan. Akhirnya orang meluat dengan politik. Dan orang yang meluat politik ni adalah bukan orang lain, orang kita, orang Melayu, orang Islam. Ini kejayaan kafir saya cakap. Sebab apa? Pergi tengok, tanya orang yang daftar mengundi. Orang Cina dah penuh anak-anak muda dia daftar. Orang Melayu dah mula meluat dengan politik sebab ni pemimpin-pemimpin yang gila jawatan ni. Jadi dah meluat, akhirnya boikot. Pilihan raya tak nak keluar dah, tak nak mengundi lah. Walaupun negara kita Malaysia majoriti orang Melayu, tapi kalau orang Melayu tak pergi keluar mengundi, semua orang kafir je keluar mengundi, tak pelik mungkin satu hari nanti kerajaan dikuasai oleh orang kafir majoritinya, lebih ramai daripada orang Islam. Inilah dakwah barat halus, dia main halus. Sebab tu kita tengok dengan sirah baginda Nabi SAW, bila Nabi hijrah ke Madinah, negeri Madinah tu majmuk juga. Jangan bagi alasan kita tak boleh tegakkan Islam di Malaysia sebab Malaysia sebuah negara majmuk. Madinah majmuk. Dalam Madinah ada Yahudi, ada Kristian, Nasrani pun ada dalam Madinah. Islam tu kemudian datang dan bertapak lama di Madinah, Yahudi dan Nasrani. Baca sirah. Tapi bila Nabi datang, Islam dah mula masuk, penduduk Madinah mula menerima Islam. Adakah Nabi benarkan orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin dalam Madinah? Tak. Nabi sendiri kuasai, dan yang menjadi yang mengatur negeri Madinah itu daripada golongan orang Islam sendiri. Gitu juga. Jadi apa alasan kita? Kan? Sebab tu Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu ialah orang Islam, bukan orang kafir. Jadi kita kena berusaha untuk menguasai bumi ni, negara ni, bukan kuasai hartanya, bukan kuasai segala apa hasil buminya, tapi kuasai ini supaya dapat kita menegakkan agama di atas muka bumi ni. Kerana tidak ada agama yang paling benar melainkan Islam semata-mata. Inna dina indallahil Islam. Itu tujuan. Tapi bila pemikiran kita semua agama sama, tu yang kita kata tak kisahlah siapa-siapa naik pun, janji baik. Ini dakwah barat yang nak merosakkan. Kalau nak bicara tentang akhlak Rasulullah, jauh dah. Kita amal sunnah pakai jubah serban dari sudut pakaian, tapi sistem pemerintahan tak ikut akhlak Rasulullah. Nak gimana jubah serban? Nak gimana bawa gimana? Silat-silat dengan jubah-jubah nanti diharamkan sebab kalau pemimpinnya kafir. Sebab tu kita kena faham, nak bicara tentang akhlak tu paling atas sekali.
Betul dah akhlak, tapi jangan akhlak tu hanya pada sudut peribadi. Akhlak ni luas. Nah, akhlak Rasulullah tu luas. Jangan nampak akhlak tu dari sudut kayu sugi je. Betul, saya tak menafikan kayu sugi akhlak Nabi, sunnah Nabi. Nah, jubah serban sunnah Nabi, tapi jangan ambil sunnah itu tadilah saya sebut sebahagian-sebahagian. Sebahagian lagi kita tinggal, kita tolak. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu semua sekali. Nah, jadi bila kita buat ni betul-betul, insya-Allah, nah, maka negara ini akan negara yang diberkati Allah, seperti mana Allah pernah memberkati sebuah negara Madinah dan Mekah dan sebagainya. Tapi hari ini bilalah umat Islam tidak betul-betul melaksanakan Islam, tidak betul-betul fattabi'uni, tidak betul-betul mengikut Rasulullah, maka kita tengok atas dunia ni, mana negara Islam yang betul-betul mengikut Islam? Tak ada. Mekah sendiri pun tak juga. Nampak? Walaupun di bumi Mekah itu ada Kaabah, nah, tapi masih lagi. Nak yang terbaru dulu keluar di video, buat pula ada pub disco. Di negara Mekah. Negara Mekah, negara Arab Saudi. Walaupun tak buat di Mekah, tapi negara tu kan negara Arab Saudi. Nah, negara yang menjaga dua tanah haram. Nah, tapi dalam masa yang sama ada juga benda-benda yang diharamkan Allah. Mana kata? Kita pergi, siapa pergi biasa pergi umrah lagi boleh tengok. Dalam tanah haram mungkin tak ada, tapi kita keluar pergi tanah halal, nah, dah macam biasa dah. Nah, Starbucks ada Starbucks. Starbucks ni terang-terang dah restoran orang kafir, restoran orang Israel. Nah, star tu bintang, bintang tu lambang bendera Israel. Kan bintang dia tu. Nah, bak tu duit, star bak duit bintang. Apa makna duit bintang? Duit Israel. Terang-terang ada di Arab Saudi. Tak payah kata Arab Saudi, Malaysia pun ada. Ni kata. Jadi macam mana? Kita ni lawan kafir tapi lawan kok mulut saja. Tangan ambil juga. Macam orang bagi rasuah lah. Saya tak makan rasuah, tapi tangan dulu bawah meja. Nampak gitu? Sama lah. Cakap dari segi konferennya, cakap dari segi sidang medianya, kita tak bersama dengan Israel. Tapi dalam masa yang sama, ada kat bahagian kita sokong, bahagian produk dia. Ada. Habis. Dan jadi makna kata ikut tu tak betul-betul ikut. Jadi macam mana nak boleh keberkatan? Sebab itulah akhir zaman ni Allah turunkan bala bertubi-tubi. Ujian pada kita bertubi-tubi. Baru nak selesai, angka nak turun, naik balik. Ni corona kita ni, Covid apa semua ni. Bala tak bala tuan-tuan, tengoklah semayang kita berjarak-jarak tuan-tuan. Sampai bila nak semayang jarak-jarak? Ke tuan-tuan dah selesa dah sonok dengan semayang jarak-jarak ni? Kata sonok Ustaz, boleh pusing Ustaz luas. Nampak? Sampai bila tak boleh nak salam? Dalam hadis sebut salam ni, salam saudara se-Islam, gugur dosa. Kawan A salam kawan B, kawan A gugur dosa, kawan B gugur dosa. Dah tak boleh nak salam, bila nak gugur? Dosa dah banyak dengan kawan-kawan, ngumpatlah apa semua. Nampak? Makin jauh, kolah tak boleh guna. Padahal air kolah lah paling bagus. Sebab tu ulama dulu, tok guru dulu anjurkan surau-surau tu, masjid-masjid lama, surau-surau lama pakai kolah. Sebab kolah menjimatkan air, basuh masuk balik dalam tu, tak menjadi mustamal. Banding dengan air paip, kan? Keluar jatuh masuk kolongkang macam tu, habis macam tu je. Jadi maknanya kebaikan-kebaikan Allah dah mula tarik. Tak dapat lagi solat rapat-rapat, tak dapat lagi salam sahabat-sahabat, tak dapat lagi guna air kolah, kan? Tu. Jadi makna kata kenapa diuji sekuat begini? Kerana kita semakin jauh dengan akhlak Rasulullah itu sendiri, makin jauh dengan kepribadian Nabi. Lepas tu dalam satu hadis, walaupun hadis ni bertaraf dhaif, tapi kata Imam Nawawi tak salah untuk diamalkan, cuma tak boleh dijadikan hujjah. Dalam hadis menyebut, Nabi bersabda, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Fikir satu saat lebih baik daripada ibadat selama setahun. Maksudnya kalau kita semayang lah, puasa apa semua selama setahun, lebih baik kita fikir sejenak. Saat tu fikir tu, satu saat kita fikir,
lebih elok, lebih baik daripada kita semayang tak berhenti-henti selama setahun. Kenapa pula cakap gitu Ustaz? Sebab hari ni lah, minta maaf cakap, hari ni ramai orang boleh beribadat, tapi takut-takut ibadatnya adat. Faham? Ibadat adat. Orang pergi semayang masjid, gigak lah semayang masjid kan, orang kata apa pula, rumah dekat masjid tapi tak datang. Jadi asal orang kata, buat je lah, dah selalu duduk masjid dah, pencen, tak tahu nak pergi mana dah. Nak mata tak berapa nampak dah, kalau nak pergi tengok wayang pun tak nampak dah. Pintu wayang tak erti dah mana nak masuk. Nah, jadi tak ada banyak benda, duduk masjid gitulah. Contoh, bukan kata siapa-siapa, contoh. Nah, mana kata kita buat ni adakah betul-betul kerana mencintai Allah dan Rasul, atau kerana kita tak boleh buat apa dah? Itu kata. Tu takut-takut ibadat bukan ibadat dah. Bukan kerana menjadi kehambaan pada Allah, tapi kerana adat semata-mata. Orang buat masuk, orang pergi umrah, nak pergi umrah tak? Nah, tapi niat pergi sana bukan nak orang cakap apa, nak mendalami akan sirah Nabi, macam mana susahnya Nabi dulu. Nak tengok rentetan-rentetan sejarah di tanah yang penuh bersejarah dalam membangunkan Islam di sana. Tak, tapi yang dia lebih sonoknya nak pergi cari cerek. Nak jadi barang-barang ni, orang kirim penuh ni kertas 5 muka surat buku. Kawan ni kirim, jiran ni kirim, adik-beradik kirim, yang ni suruh beli ni, suruh beli tasbih lah, apa belilah. Jadi pergi niat tu nak pergi shopping. Akhirnya umrah bukan jadi ibadat, tapi umrah jadi pelancongan. Nak syarikat-syarikat travel pun dah jadi macam tu dah. Bukan tujuan nak bawa orang pergi umrah tu tujuan untuk orang beribadat, tapi lebih kepada nak menonjolkan masing-masing, nak dengan gaya-gaya yang macam-macam. Sampaikan ada syarikat travel mempromosikan umrah dengan artis. Nak pergi umrah bersama artis ni, pergi umrah bersama artis ni. Lama nak pergi umrah ke nak pergi apa ni? Nak pergi berlakon ke benda? Orang nak pergi umrah bersama dengan ulama', dengan tok guru, supaya ulama' boleh mengisahkan pada kita macam mana sirah Nabi. Nak pergi dengan artis sonok, tu habis. Agama jadi bahagian niaga. Buka sekolah agama tujuan nak cari duit, kan? Disekat-sekat orang nak mengaji, pilih-pilih pula tu budak yang pandai saja, tak pandai tak boleh masuk. Dia interview suruh hafal surah Yasin dulu selama seminggu. Lepas minggu boleh hafal surah Yasin, kami interview, lepas baru boleh masuk. Dan budak Iqra' satu yang huruf pun tak kenal lagi, nak belajar kat mana? Nampak? Kena-kena sebab nak jaga nama sekolah, supaya nama sekolah nampak hebat. Ni kata, nak jaga kamu ke nak jaga nama sekolah, atau nak jaga Islam? Kalau kita fikir jaga Islam, kita tak pilih-pilih gitu. Kita nak selamatkan semua umat Islam, yang cerdik ke, yang kurang cerdik ke. Ini tu saya kata tadi, kita semakin jauh dengan akhlak Rasulullah. Tak payah bicaralah cara nak makan sunnah. Kalau benda yang biasa dalam kehidupan kita ni pun kita tak boleh nak ikut daripada segi hatinya. Itulah takut tadi ibadatnya jadi adat. Apa-apa pakai jubah ni, tengok orang sekarang, trend sekarang pakai jubah, pakai gaklah jubah. Dia bukan faham sebab apa pakai jubah. Dia tak faham erti nilai satu-satu ibadat tu. Sedangkan pahalanya cukup besar, kehebatannya cukup besar. Tapi bila tak faham, dia nampak kecil sahaja, nampak biasa sahaja, kan? Inilah yang kita takutkan. Kalau begitulah jadi ibadat kita jadi adat, apakah amalan yang kita nak bawa kepada Allah nanti di hari akhirat kelak? Apa yang kita nak bawa? Dalam kitab Minhajul Abidin ada satu kisah di mana ada satu orang hamba Allah ni, dia kuat beribadat, kuat sungguh, semayang tahajudnya, zikirnya, baca Qurannya, hebat. Malaikat sampai kagum. Malaikat kata, hebat sungguhlah hamba ni. Takdir kata mati dia, meninggal. Bila meninggal, malaikat, beratus-ratus malaikat berebut-rebut nak angkat pahala amal-amal kebaikannya, nak bawa naik ke atas langit. Sebab pahala banyak ni. Sebab apa? Sebab ni tadi buat amal hebat-hebat, malaikat semua nak angkat amalan dia bawa naik ke atas. Langit pertama lepas, langit kedua lepas, sampai langit yang ketujuh semua lepas.
Ni cerita sahih dalam kitab Minhajul Abidin, boleh rujuk. Semua langit ni lepas sampai langit ke-7, dihadapkan amalan itu kepada Allah. Tapi bukan bermaksud Allah di situ. Cuma dalam kisah dihadapkan amalan ni pada Allah. Bila dihadapkan pada Allah, Allah pun berkata, ambil amalan ni, hempuk atas kepala dia. Aku tak terima, kata Allah. Malaikat semua terkejut lah. Awak tak terima. Ibadat hebat ni, mayang tahajud saja berapa rakaat, sampai berlekuk dahi. Nah, tasbih saja sampai putus tali tasbih. Baca Quran sampai terkoyak muka surat Quran. Oh, hebat ni, apa pula tak terima? Allah kata kerana dibuat bukan kerana aku. Dibuat kerana makhluk. Dibuat kerana orang. Dibuat kerana itu. Dibuat kerana ini. Hari ni bertanding-tanding bacaan Al-Quran sebab nak menang. Boleh dapat duit, dapat piala, dapat kebanggaan. Bukan lagi baca Quran itu untuk tadabbur hati, menghayati dalam Quran. Itu yang Nabi kata, umat aku akhir zaman, mereka baca Quran tapi hanya di kerongkongnya sahaja, tidak masuk di hatinya. Ini yang banyak berlaku. Jadi macam mana? Macam mana kita nak kata kita nak ikut Nabi kalau macam ni pun kita tak boleh nak buat seikhlas hati. Kalau yang ni lah nak bicara tentang soal kayu suginya, nak cerita tentang soal jubah serbannya, kalau pakai tu pun masih lagi bukan betul-betul kita faham kerana apa kita beramal, takut-takut amalan tu tak dikira langsung di sisi Allah. Rugi sajalah. Hari ni bertudung, bagus dah, alhamdulillah bertudung, tapi bertudungnya atas nama jalan berfashion. Nak lawa-lawa, nak berhias. Bukan salah berhias, tapi maqasid asal biar kena faham. Tujuan bukan wajib bertudung, yang wajibnya menutup aurat. Tapi hari ni dia tak apa, janji tudung, tak tutup aurat tak apa. Sebab tu akhirnya jadi pakai tudung jenis nampak dalam. Dia warna dia pudar-pudaran, pakai tudung boleh nampak tu getah rambut dia tu boleh nampak. Kalau boleh nampak getah rambut, macam mana kira tutup aurat gitu? Bertudung tapi baju lengan pendek. Pergi tuan-tuan tengok. Tuan-tuan bagus, alhamdulillah datang masjid solat jemaah. Tapi anak-anak gadis kita, berapa banyak anak-anak perempuan Melayu Islam pakai baju lengan pendek, nampak lengan ni. Saya nak tanya, lengan ni aurat ke tak aurat? Tu. Bukan, kadang-kadang bukan orang lain, anak kita, anak saudara kita nampak lengan. Bila nampak lengan sama macam pakai bikini buka aurat juga. Dosa ke hukum dia? Stokin tak pakai kaki aurat, mazhab kita Imam Syafi'i. Patutlah biar kita betul-betul faham apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Fattabi'uni, ikut aku. Maksud ikut aku tu, ikut apa yang aku terang, apa yang aku ajar. Ikut betul-betul. Itulah akhlak yang sebenar, itulah sunnah yang sebenar. Bukan hanya menggayakan jubah serban sebagai satu bentuk fashion, menggayakan purdah ni. Hari ni alhamdulillah lah pakai purdah nikah. Tapi dah pakai purdah nikah, pergi buat gini kenapa? Kat dalam Facebook. Tujuan bernikah, tujuan berpurdah tadi supaya orang tak tengok wajah dia. Ni pergi tayang wajah, tak kena maqasid lah, tak mencapai tujuan lah. Sebab apa tadilah saya sebut, kerana berfashion, jadi dia punya tunggak, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah. Yang ni takut-takut ibadat kita tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadat, tapi ibadat itu dinilai sebagai adat sahaja. Memang benar hari ini berbanding dulu, zaman sekarang orang dah banyak ikut Islam, tapi persoalannya ikut Islam kerana apa? Adakah kerana Allah dan Rasul atau kerana trend, ikut-ikut orang, fashion terkini dan sebagainya. Yang ni yang kita takut nilainya tidak ada di sisi Allah. Maka rugilah, penat-penat kita buat amal dan sebagainya, tapi rupa-rupanya tidak ada dinilai di sisi Allah. Maka tersangat-sangatlah rugi. Jadi kita buatlah, walaupun sunnah yang kecil, tapi kita buat sungguh-sungguh, ikhlaskan hati, buat kerana Allah dan atas nama kasih pada Rasulullah, maka ganjarannya cukup besar. Tak payah katalah baca dalam kitab La Tahkiran. Ada satu hadis, ini karangan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki.
Nah, dia kata dalam hadis tu, siapa yang membersihkan rumah Allah walaupun mengangkat najis yang kecil seperti tahi cicak, ambil tahi cicak pergi buang kat luar, maka Allah akan bina mahligainya di dalam syurga. Pada tahi cicak cik halus je. Nak ceritanya sini, kalau kamu buat benda baik sikit je, benda baik yang kecil, tapi kamu buat dengan ikhlas, kamu buat dengan penuh kerana Allah, kerana Rasulullah, maka ganjarannya tersangat besar. Apatah lagi kalau kamu buat satu benda amalan yang sangat besar dengan ikhlas. Tapi tak ada guna kalau kamu buat amalan yang besar tetapi tidak ada keikhlasan dalam hati, buat bukan kerana Allah, buat bukan kerana kasih pada Rasulullah, maka tak ada nilai apa pun di sisi Allah. Tapi kalau benda kecil kamu buat kerana Allah dan Rasulullah, maka lebih-lebih lagi lah ganjarannya yang akan Allah kurniakan nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi subuh ni yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga sedikit sebanyak kita mendapat kefahaman, yang dapat kita amalkan, yang dapat kita perbetulkan. Sebab tu pesanan akhir saya, setiap kali kita bangun pagi, kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, kita faham bangun pagi kita ni jangan kita fikir untuk nak sambung kerja lagi. Oh, bangun pagi hari ni boleh pergi kerja lagi. Jangan kita fikir bangun pagi nak pergi kebun. Yang tu boleh fikir, bukan tak boleh fikir, tapi jangan letak itu keutamaan. Itu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi nombor 1, bila bangun pagi, pertama ucap Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau hidupkan aku lagi pada hari ini. Maknanya Engkau berikan aku kesempatan untuk betulkan apa yang tak betul, untuk aku masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Kerana kalau Allah tak bangkitkan kita pada pagi ni, bolehkah kita betulkan hidup kita yang dulu-dulu masih lagi kita belum betulkan? Solat qada kita dah habis buat dah. Zaman dulu-dulu kita tinggal sembahyang, habis sempurna dah. Ganti balik hutang-hutang dengan Allah. Kan? Apa-apa dosa-dosa kita buat dah taubat semua dah. Zaman dulu-dulu, zaman muda-muda dulu. Kan? Dah habis minta maaf dah dengan kawan-kawan yang mana kita buat aniaya ke dulu. Jadi bila setiap kali bangun pagi Allah bagi kita peluang hidup, itu artinya Allah bagi peluang untuk kita betulkan apa yang tak betul. Maka kita ambil peluang ni sebaik mungkin, kerana mungkin peluang ni tak datang lagi selepas ni. Kita tak tahu di manakah, bilakah ajal kita. Jadi kena sentiasa begitu. Dan perbanyakkanlah berdoa, walaupun tak dengan bahasa Arab. Walaupun dengan bahasa Arab, tapi kalau tak faham, tak jadi juga nilai maksud dia. Tak apa, cakap Melayu pun tak apa, kerana Allah faham. Doalah, ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam, dan jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari ini, supaya hidup kita akan bertambah baik, bertambah baik dan bertambah baik, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat mana? Jadi kita ada barang perniagaan sedikit untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampa tu. Jadi macam jualan amal lah. Jadi niatkanlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah kami supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, dari saya tak boleh